Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar warga Jasin? Kepada semua yang bersama dengan kami, Nur di Kak Ika. Waalaikumsalam. Terima kasih. Azhar Arif ada, Suhajino ada. Adislah, hai cikgu, sudah makan? Sudah sahur. Okey, Suhajino. Salam Ramadan, ya baik. Salam Ramadan Osman. Salam Ramadan, semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19. Moga mendapat keberkatannya, amin ya Allah, amin amin. Okey baik, Abdul Malik, Fidi Malik, Nora Makno, Rohana Abdullah. Salam Ramadan yang ke-7 bos. Hujan lebat mencurah-curah ni dah sejuk-sejuk, jangan lelap dia. Okey baik. Okey, Nora Makno, selamat puasa dan selamat berbuka. Muhammad Amir pun bersama. Ramla Jaafar, salam Ramadan. Baik. Berada di konti sekarang ialah saudara Faizal, saudara Suhaizan Haji Noh dan juga Adi Kaha. Bersama dengan kita daripada Pancawarisan. Begitu juga tetamu kita pun dah sampai. Tuan Imam kita, Imam Abdul Manap. Saya tulis tadi dekat wall Imam Abdul Manap Al-Duyungi. Boleh Imam? Kena balik ke Duyung. Sebab dia macam kita kan Al-Yamani, Al-Duyungi. Tu sahabat kita bersama. Siapa nama sahabat kita ni seorang? Khairul. Apa dia? Farul. Okey, Farul pada. Jadi terima kasih. Jadi boleh kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar sana.
yang mana kita akan bersama dengan Imam Abdul Manaf, yang mana salah seorang daripada Imam Masjid Al-Ghaffar Jasin, dan juga pegawai Majlis Agama Islam, betul? Tuan Imam? Pejabat Agama Islam Daerah Jasin. Pejabat Agama Islam Daerah Jasin. Jadi untuk pengetahuan semua, kita akan membincangkan, kita dah 3 hari. Okey, kita dah 3 hari membincangkan tentang intipati berkaitan Ramadan daripada permulaan hari pertama, dan hari ini adalah hari yang keempat Cik Zaizan Hari yang keempat. Betul Dah terlupa hari dah PKP ni berapa lama ni, dah terlupa hari. Ramadan. Yang penting Ramadan kita dah 7 hari dah 7 Ramadan, dan tarawih dah berapa hari? 8 hari. 8 kali. Jangan tersilap je. Ini soalan matrik dah. Okey. Jadi kita tunjukkan sekarang kita bersama dengan Tuan Imam kita, iaitu Tuan Imam Abdul Manaf, yang mana okey kita dah nampak dah. Dah nampak muka dia. Cik. Okey, handsome Imam kita ni. Jadi selamat datang. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Apa khabar? Alhamdulillah. Semua sihat ya. Macam mana Imam rasa studio ni? Cik. Alhamdulillah, nampak keunikan. Dia ada kreativiti sendiri. Ya, betul. Mudah-mudahan boleh ada rezeki lagi, boleh dibuat bertambah baik dari masa ke masa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi Tuan Imam, sekarang ni kita nak berbicara tentang bab Ramadan lagi bab Ramadan. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang bab-bab adab dalam bulan Ramadan. Ini satu tajuk yang menarik juga di saat kita berhadapan dengan gejala orang kata apa, geng-geng membawang secara online ni. Jadi bab adab dalam bulan Ramadan ni, apa yang boleh Imam katakan, iaitu apakah itu adab dan akhlak. Ni kita bermula daripada perkara yang paling basic lah. Apakah itu adab dan akhlak. Okey, dipersilakan Mam. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, begitu juga kepada yang live FB, begitu juga kepada DJ Cikgu Nasaruddin yang mungkin lain saya muka familiar tapi nama mungkin tak perasan. Asif tu berkasiran khususnya Cik Suhaizan InsyaAllah sebelum tu kita mulakan program kita ini, ataupun dipanggil majlis ilmu lah majlis ilmu, majlis ilmiah ataupun taman-taman syurga. Walaupun dalam 3-4 kerat yang ada ni kan dipanggil juga taman syurga, sebab kita menghidupkan. Walaupun saya baru dengar dalam satu kuliah live daripada Terengganu. Dalam konteks moden kita hari ini, ilmu boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk cara. Jadi kita boleh dapatkan input-input dengan begitu mudah. Tetapi walaupun kita kena mengkaji dan analisis perkara tersebut supaya menjadi munafaat yang baik bagi kita dan kepada semua. Ya, betul. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami berkat selawat kata Nabi, kita ambil sedikit selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, insya-Allah. Muslimin muslimat sedang pendengar yang rahmati Allah SWT. Jadi kita dengarkan sedikit alunan kata nasyid ni kita ambil sebagai intro dia lah. Intro biasa saya kalau radio Melaka saya ada buka dengan nasyid dulu. Bersama DJ SS. Jadi insya-Allah kita dengar sedikit tapi tak habislah. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima,
Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Tu dia sebagai orang kata intro lah sebelum kita menjawab persoalan yang dikemukakan DJ kepada saya tadi kan. Okay. Jadi insya-Allah bulan Ramadan ni kita tahu bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan. Alangkah ruginya kalau bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Sebab kalau setiap tahun kita tengok shopping ataupun mana-mana market jual semua ada bonus. Jadi kita umat Islam ni ada bonus dalam bulan-bulan Islam ni, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah kita nak polon sebaik banyak mungkin amal ibadat yang mana kita nak melakukannya seperti berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okay. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini maknanya barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keinsafan, dengan pengharapan, harap-harap Ramadan kali ini bukanlah yang terakhir bagi kita. Ya, betul. Dan kalau terakhir bagi kita, lagilah kita kena buat sungguh-sungguh. Ini sangat penting kita memahami tentang bulan Ramadan ni. Baik muslimin, muslimat sedang pendengar rahmat Allah, kalau kita lihat kenapa saya nak bawakan tentang adab dulu. Sebab biar kita faham setiap perkara yang kita hidup atau lakukan atas dunia ni cantiknya dihiasi dengan adab. Ya. Kalau tajuk orang ni macam jarang-jarang orang sentuh jarang kan. orang sentuh. Dia tahu puasa. Kalau kita lihat tajuk sebelum ni dah sentuh tentang macam mana puasa dan sebagainya niat, tapi kita nak Ramadan yang kita buat tu tadi dihiasi dengan adab, akhlak. Jadi kalau kita lihat sedikit makna adab dan akhlak itu, apakah itu adab dan akhlak? Iaitu adab dan akhlak ini perilaku dan perbuatan. Kalau adab ni perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan lah. Ini di antara masuk adab. Kalau masuk akhlak pula, di tabiat. Tabiat, kelakuan, perangai dan tingkah laku, adat, kebiasaan. Malah ia juga bererti agama itu sendiri. Yang ini di antara melibatkan maruah juga. Maruah agama, maruah diri, maruah keluarga. Apatah lagi kalau ketua rumah tangga, perlu menunjukkan ada adab dan akhlak yang baik. Dan apatah lagi dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Ya, betul. Sebab bulan Ramadan ni bukan kata syaitan tak ada syaitan tak ada, iblis tak ada. Tapi kita mudah untuk melakukan ibadah dengan menundukkan syahwat kita, nafsu serakahan tadi, dengan kita membentuk peribadi saksiah yang baik, dengan ada adab akhlak-akhlak yang dituntut dalam Islam. Kalau kita lihat kata Imam Ghazali, maksudnya istilah akhlak iaitu satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah. Dia bukan kata boleh dilakonkan. Ya, betul. Dia natural, dia natural. Dia spontan. Dia tak perlu keputusan. Kalau kata kebakaran nak penuh dengan nak tunggu adab, kemalangan nak tunggu dengan adab, itu lain kan. Tapi kalau kata situasi kita nak melakukan perkara yang baik ini, kalau benda itu baik, on terus. Kadang contoh kita nampak, kita contohlah hari ni dah tak boleh masuk masjid. Betul. Kita dah tak boleh masuk surau kan. Tapi bila kita nampak sesuatu benda yang menjelekkan kata orang, benda yang negatif, buruk, kita boleh tutupkan dengan kebaikan. Spontan. Kalau kita lihat dengan isu-isu hari ini yang itu ada sikit panasnya, ada suramnya, ada sejuknya kan. Tetapi kalau negatif itu datang, kita tutupkan dengan kebaikan. Itu dipanggil adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Dan kita lihat juga kata Ibnu Maskawih, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui, yakni pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Pertimbangan fikiran. Ini antara saya kata tadi, pentingnya kita tahu apa itu adab dan apa itu akhlak. Sangat penting. Dan kita ambil sedikit tambahan maklumat berkaitan tentang adab dan akhlak ni. Pentingnya kalau kita nak buat satu, merujuk pada hadis Rasulullah SAW, sebab dia berkait rapat. Adab dengan ilmu. Bila kita nak menuntut ilmu ni, sesuatu yang kita nak buat ni mesti dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, siapa nak dunia kena ada ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu. Siapa nak dunia akhirat kena ada ilmu. Dua-dua kena ada ilmu juga. Dunia akhirat nak kena. Jadi betul. Kita nak buat amal ibadat bulan Ramadan ni bukan setakat kita lakukan puasa saja. Ya, betul.
Mana kita bukan setakat kita melakukan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga siang dan malam. Maknanya kita menahan kita punya situasi mengerjakan ibadah. Ya, betul. Tetapi kita melakukannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Sebab tu kita lihat tadi, nak dunia akhirat. Nak dunia akhirat ni kita kena ada ilmu. Jadi dengan ilmu ni tadi ditambahkan lagi dengan akhlak. Ya, betul. Saya tertarik dengan kata-kata ulama. Betapa pentingnya ilmu, adab ini dengan ilmu. Sebab antara adab dengan ilmu, tinggi lagi adab. Itu yang salah satu yang dipanggil orang Yahudi selalu sebut apa tu, senjata yang paling ampuh pada Rasulullah ialah adab dan akhlak. Ya. Sebab kita lihat sendiri Cikgu Nasruddin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi SAW ni dengan adab. Ya, betul. Dengan akhlak. Sehingga ditanya, ya Rasulullah kan, dia tanya, kamu ada gelaran apa? Tak ada gelaran apa-apa. Sehingga diangkatkan. Dan kita lihat juga diangkat sebagai Habibullah, kekasih Allah. Ya, kerana apa? Ketinggian adab akhlak Rasulullah, merendah diri, tak ada apa-apa. Ya. Begitu juga kalau kita lihat yang menggelar Nabi SAW ni Al-Amin, bukan daripada kalangan orang Islam, tetapi daripada orang bukan Islam. Yang menggelar Nabi SAW itu Al-Amin, iaitu kerana akhlak. Dan kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW bahawa apa yang ditekankan di sini, Rasulullah menyebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita ni umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah puasa hari ini. Dalam konteks kita sedang melakukan ibadah mutakhirin, kita melakukan sebagai umat akhir zaman ni, dengan pelbagai ujian, cubaan dan dugaan, yang perlu kita bawa sejak dulu lagi, iaitu akhlak Rasulullah. Kita cuba pamerkan, kita cuba bawa. Walaupun kadang-kadang kita dicemooh, kadang-kadang dikutuk, dihina, tapi tetap teruskan. Kerana itu lumrah dalam kita melakukan kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya setiap benda yang baik itu ada benda yang tak baiknya kan. Maknanya Allah jadikan berpasang-pasangan, tak ada yang kata single. Dia mesti ada dia punya pair dia lah. Jadi kalau kita nak buat kebaikan dan kita faham balik doa kita, kadang-kadang kita minta kan, supaya Ramadan kali ini bermakna bagi aku. Ramadan kali ini. Jadi bila diuji kita sabar. Ini sabar ni berkaitan dengan adab-adab kita dalam bulan Ramadan. Dan itu di antaranya. Dan 3 syarat nak tentukan perilaku dari akhlak itu tadi. Yang pertama, dia sentiasa istiqamah, bertusat. Yang keduanya, bukan daripada unsur luar. Dia mesti daripada dalam hati. Sebab tu merujuk pada hadis Rasulullah SAW. Mafhumnya, dalam diri manusia dia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah keseluruhannya. Peribadi akhlak pun akan baik. Dia punya Swiss dekat situ. Ya. Dia punya Swiss dia. Sebab tu ada satu lagu dia kata, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi hati ni sangat penting. Tempat pandangan Allah, tempat Allah lihat, tempat Allah menilai. Jadi yang ketiganya mesti tepat dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini di antara kenapa saya kata tadi sedikit definisi berkaitan tentang apakah itu adab dan akhlak. Apa yang kita perlu fahami, yang nak kita kaitkan sikit dengan adab-adab ketika dalam bulan Ramadan. Okey. Jadi orang kata apa, kalau kita tengok daripada situasi sekarang, macam adab dan akhlak tu, dia kadang-kadang kita memang tak terjangkau di dalam kepala bahawa benda ni adalah ada kaitan yang cukup rapat dalam kita melaksanakan ibadah puasa, betul? Jadi sebenarnya yang ni yang kita sedang berkongsi kan di di platform kita hari ni. Jadi mungkin rakan-rakan kita yang bersama dengan kita ni, Muhammad Hanafi Harun, Siti Hafizah pun ada, Junatan. Kak Jun ni dia nak tanya, tapi soalan luar daripada topik. Kak Jun nak tanya, kalau kita tak ada kereta, kalau kita naik teksi bawa anak satu orang boleh ke? Ni pasal PKP. Tak apa, nanti rakan-rakan kita akan jawab. Jadi kepada rakan-rakan kita yang bersama dengan kita, tajuk kita hari ni adalah adab dan akhlak sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi kita mungkin akan kupas lagi sedikit, iaitu bila kita sebutkan tentang macam tadi perjuangan kita dalam bulan Ramadan ni, sebenarnya bukan sekadar berpuasa, tetapi dalam membentuk kepribadian yang baik dan juga mencontohi apa yang telah Rasulullah sampaikan. Betul. Okey, jadi Tuan Imam, saya nak bertanya lah,
Okey, ciri-ciri orang yang beradab dan berakhlak ni, macam tadi kita dah betul Tuan Imam dah menjelaskan tentang maksud adab dan akhlak tu dengan contoh-contoh dia. Jadi sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri untuk dalam keadaan yang sekarang ni, modernisasi. Jadi mungkin betul Tuan Imam boleh kupas sedikit. Okey, muslimin muslimat sedang mendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak lihatkan sedikit lah, kita ambil satu, dua perkara, tiga perkara. Ciri-ciri di antara orang beradab dan akhlak ini, pertama sekali kita lihat pada solatnya. Pertama sekali kita akan tengok solatnya. Pada solat, sebab jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab solat ini cukup rapat. Antara amalan yang dekat dengan Allah Ta'ala juga adalah solat. Solat. Sebab itu bila kita melakukan solat, maka, dan kalau kita lihat solat ini juga adalah perintah Allah SWT dalam suruhan Allah Ta'ala, dan itu juga hadis Rasulnya, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bunyal Islam ala khamsin. Nak bina Islam ni betul. ada 5 perkara. Salah satunya solat. Syahadah tu tadi memang kuncinya lah. Ya, betul. Itu antara tunggak Dia punya apa tu yang tonggak yang utama pertama sekali. betul. Yang keduanya solat. Sebab tu dalam membina kata ciri-ciri yang kata beradab dan berakhlak ni tadi, dia kita melihat pada solatnya. Solatnya tadi macam mana, dan ada orang semayang. Dalam Quran pun sebut bagaimana orang semayang macam mana, orang yang khusyuk. Orang yang berjaya adalah orang yang khusyuk. Betul. Orang yang menjaga kata kemaluannya, orang menjaga peribadi akhlaknya dan sebagainya. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun 1 hingga 10 tu. Jadi kalau kita balik yang pertama tadi, ciri-cirinya orang yang sentiasa dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan kata solat. Dia menjaga solat dia. Sebab dengan kesan solat ini, solat yang sempurna, dia mencegah daripada kemungkaran. Jadi bila nak buat benda buruk, ingat dia terhalang. Sebab apa? Kesan solat tadi, nak berakhlak buruk pun takut. Kalau terbuat, dia cepat-cepat patah balik. Betul. Itu sifat-sifat manusia lah. Sama insan adalah binisian kan. Jadi manusia ni kadang-kadang dia boleh jadi lupa, alpa kadang-kadang. Contohlah kita punya graf iman pun kejap naik kejap turun. Macam COVID punya. Kadang-kadang bawa kereta, contoh dia bawa kereta kan. Kadang-kadang dia bawa kereta, ada masa dia bawa slow. Ada kan dia laju tu sebab sebab ada kadang saya saja laju kan. Kadang-kadang dia terlupa dah betul dah mungkin dia mengantuk ke, dia tekan laju sikit. Sama juga kadang dia adabnya, kalau contoh orang yang kata dia memelihara dirinya dengan adab ni tadi, setiap ada saya contoh satu adab ni tadi, ilmu dia banyak. Kalau dia bawa kereta tadi, adab dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dengan nama Allah. Lepas tu dia start dengan cara yang betul, pemanduan yang betul dan sebagainya. Sebab tu ciri yang pertama tadi kita tekankan solat. Yang keduanya, dia sentiasa menutup keburukan. Ciri-ciri yang kata yang beradab ni tadi, yang berakhlak ni tadi, dia tidak meremehkan perkara-perkara yang kecil. Nanti kita akan sentuh sikit dalam adab-adab tadi. Meremehkan perkara yang kecil tu agak besar juga tu. Topik tu. Jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Sebab contohlah kadang-kadang kita lihat ada orang tak kisah pun tentang sahur. Kita trend kadang-kadang trend zaman-zaman sekarang ni banyak trend sahur tengah malam. Dia ambil mudah. Sampai keluar lagu sahur tu. Betul. Macam-macam versi keluar. Macam-macam versi. Supaya nak menggalakkan orang ni bersahur. Pada Rasulullah ada sebut dah, sahur itu ada barakah. Jadi kita melihat balik supaya menanamkan adab ni, bermulanya kalau nak kita mulakan daripada ibu bapa. Daripada ibu bapa, ibu bapa, lepas tu trend kepada anak-anak, keluarga, dengan dibawa pada seluruh pada masyarakat. Ini sangat penting supaya kita nak perkara ini berterusan. Itu di antara ciri-ciri lah saya kata sebab tadi. Di antara ciri-ciri kalau kita lihat orang yang beradab akhlak, satu lagi kalau kita lihat bukan setakat dia semayang, dia dalam situasi dia menghidupkan perkara-perkara yang baik, nilai-nilai yang baik. Dalam arti kata dia tidak meremehkan perkara-perkara yang kecil tadi, walaupun nampak kecil tapi dia menganggap benda itu perkara baik. Walaupun negatif tadi, tapi dilihat baik. Kita ambil contoh lah. Kadang-kadang dari segi kita nak melihat ciri-ciri orang beradab ni, dia menolak sesuatu perkara itu dengan bil hikmah, dengan cara baik. Dia orang kata apa, dia tidaklah orang kata apa menggunakan
kekerasan, Ya. menggunakan bahasa-bahasa yang tak berapa manis kan. Tapi bab bahasa dan juga ni pun ada satu benda yang subjektif juga Imam sebab macam contoh dalam keadaan dunia sosial hari ni semuanya berada di hujung jari. Jadi kadang-kadang bab adab kat situ pun kriteria itu nak membawa kepada media sosial ni. Ya. Macam mana, apa komen Tuan Imam? Dia kalau kita melihatlah, kalau nak bawa dalam kata istilah adab kita dalam bersosial, dalam FB Ya, ataupun betul. dalam ni, kita kena ada batasan-batasannya. Ya, betul. Tak semua orang yang tengok perkara tu ada kalanya suka ataupun tidak sebagainya, tapi kita positifkan. Ya. Saya ambil contoh baru ni, kalau kita lihat banyak menghentam satu pihak, banyak menyokong satu pihak. Ya. It's win, kita win-win. Kita balik pada asas manusia, kita balik pada Quran balik. Allah Ta'ala menyuruh kita ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, betul. Kalau kita contoh nak tegur dalam kata dalam WhatsApp ke dalam FB ke, kita lebih baik personal. Ya, betul. Kita ambil contoh kalau Rasulullah SAW sendiri menegur. Kita ambil contoh ketika Rasulullah SAW menegur Daksur bagaimana. Rasulullah menegur seorang Arab Badui kencing dalam masjid macam mana kan. Rasulullah pergi kan tegur secara baik. Walaupun sahabat yang cuci najis tersebut, ini hadis. Ini hadis, mafhum daripada hadis itu kisahnya. Rasulullah tegur dengan cara bil hikmah. Jadi itu lebih baik daripada kita terus membangkitkan. Ni kadang-kadang kita tengok dia berlawan-lawan. Dia berlawan-lawan. Jadi kita ingat walaupun syaitan tak ada, tapi nafsu tu ada kan. Itu Jadi, yang betul boleh menjadikan kerosakan pula tu. Ya, sebab kita nak kena jaga adab-adab kita dalam Ramadan ni. Kita tak nak amalan kita ni rosak disebabkan perkara tu kecil je. Ya, betul. Nampak? Mungkin kehilafan ataupun kata kesilapan kekurangannya. Kita ni manusia. Kita tak boleh kata kita ni sempurna. Yang sempurna adalah daripada Allah Ta'ala. Cuma kita mengatakan kita ada sifat kekurangan yang perlu kita baiki dari masa ke semasa sampai akhir hayat kita. Betul. Yang perlu kita kena ingat bahawa kalau kita nak tegur dalam kata situasi begitu, dalam grup kita PM tepi. Ataupun lebih baik kalau kita merujuk pada kitab Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya kalau kita berbalah di antara satu sama lain, Ya, betul. hendaklah kita duduk berbincang musyawarah. Sebab tu kita, Maksudnya face to face. Ya, face to face kita panggil. Ataupun panggil 2-3 orang jadi orang tengah. Kalau kita antara kita tak boleh selesai, kita panggil orang tengah. Ya, betul. Bukan tengah-tengah itu iblis atau syaitan. Dia bagi atau batu api kan. dia bagi yang batu api duduk tengah-tengah. Jangan. Itu tak boleh jadi. Sebab tu kadang-kadang kita kesian, kita sayangkan. Kita ingat kita baca dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, mafhumnya amalan seseorang itu boleh berpindah kepada orang lain. Dan Itu amalan jahat orang tu pula boleh pindah kepada kita. Kalau tak habis kita punya hutang tuduhan ataupun perkara yang menyakiti hati orang tadi, kita menzalim orang tadi ataupun kita menganiaya orang tadi, tak habis bayar. betul. Kebaikan-kebajikan yang kita buat tadi tak habis bayar. Contoh kan puasa tak habis bayar, puasa dah habis, semayang dah habis, zakat pun kita dah habis bayar. Tak cukup lagi. Maka dosa tu tadi, dosa orang yang kita aniaya tadi tu pindah kepada kita. Tak pasal-pasal Ya. Itu dikatakan akhirat tu kita boleh jadi muflis. Yalah. Yang tu yang bab muflis yang Tuan Imam ada ulaskan dalam kita punya page sebelum ni. Jadi siapakah yang muflis, itu tajuk yang cukup besar rasanya. Rasanya Tuan Imam kena apa tu up balik tu. Sebab apa? Bila bab muflis ni, bila kita tengoklah dari bila kita sebutkan tentang adab dan akhlak, cerminan yang telah Rasulullah ceritakan, telah Rasulullah buktikan. Bila kita tengok dalam media sosial, pening kepala Ustaz. Ya, pening sebab kepala. tu dia ada satu lagi kaedah. Ni kaedah ya. Saya terpetik ingat kata-kata ulama yang mana menyebutkan kata seorang ulama ni bila berlaku sesuatu, kita pertama sekali kita ajar diri kita ni pertama istighfar. Istighfar. Dia ajar istighfar. Apa pun berlaku, dapat berita pun kita dia berita kata buruk ke, kita biasa sebut innalillahi wa rajiun, istighfar dulu. Istighfar dulu. Dan minta Allah jauhkan kita daripada perkara. Yang keduanya doa. Doa ni senjata paling ampuh. Yalah. Orang tak nampak. Ni lagi satu bab doa ni Tuan Imam. Kadang-kadang kan dia punya doa pun penuh dengan amarah tu. Macam mana? Doa ni dia kena lemah lembut. Lemah lembut mengadu kan. dengan Allah ni kena sopan santun. Adab juga tu. Adab juga tu. Tu adab. Tu pun satu adab je tu. Ya. Beradab untuk memohon pada Allah Ta'ala kan. Ya.
Tapi bila dalam satu, kadang-kadang kita tengok dalam komen kan, kadang-kadang aku doakan kau betul ditimpa musibah lah apa semua. Dia dalam berdoa ni kita penuh dengan adabnya lah. Maknanya kita doa yang baik-baik, jangan doa yang buruk. Sebab tu kalau berlaku, kita lihat balik pada perkara yang tersebut yang sedang berlaku mutakhirin ini kan, kita doakan kedua-dua insan ini. Betul. Kita ingat dulu yang pernah berlaku antara mungkin nak berlaku berdebat tu bagus. Berdebat ilmiah tak apa, bagus. Tapi berdebat kalau kata contoh seorang menang, seorang ni kalah, benda itu akan jadi efek, ada keburukannya kepada satu pihak dan sebagai pihak yang lain. Dia kadang-kadang yang lebih ni penyokong. Sebab tu kita kena ingat bahawa dalam situasi perkara tu kita kena tekankan. Yalah. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita menjagalah, maksudnya kita perlu menjaga adab dan akhlak sebagaimana yang kriteria yang Tuan Imam Manap dah sampaikan tadi. Macam contohnya kalau nak menegur bil hikmah, maksudnya sebab benda yang ini yang paling popular sekarang ni Tuan Imam sebab apa, bila dia menegur, dia ada yang dia banyak kategori tau Tuan Imam. Ada yang tunjuk pandai, ada yang memandai-mandai. Lepas tu ada yang jadi batu api. Dia macam kategori Sebab apa? Dia sekarang ni sangat mudah dengan menaip dengan ujung jari kan. Jadi maksudnya mereka terlupa bahawa aku tak cakap, aku type je, tapi sebenarnya itulah percakapan kita, betul? Setiap apa yang kita buat itu tangan kita akan bertanggungjawab. Setiap apa yang kita katakan itu dia akan bertanggungjawab. Sebab di akhirat nanti semuanya terkunci. Tak ada siapa yang boleh tolong kita. Peguam ke nak bagi rasuah kat malaikat pun tak boleh tau. Sebab automatik benda tu akan jawab. Jadi jari, dia orang dah terlupa, jari itu pun akan menjawab. Aku type apa, aku type apa. Betul. Macam semalam ada satu, ni contoh kita ambil Ibrahim. Ni contoh dia lukis seseorang muka tu pada wajah seseorang kan. Lepas tu kita terbaca update, kita ingatkan dia. Kita PM tepi. Terus PM tepi. Tak perlu kita tegur dalam grup. Kerana bila dalam grup tu kita kena tahu siapa dalam grup tu. Dan orang akan pandang negatif pada dia. Sebab tu kita PM tepi. Kalau dia silap tertulis ke, kita PM tepi. Itu wajarnya. Sebab PM tepi tu dia memang dah ada. Jadi dah ada ruang. Itu cara kaedahnya. Kalau tak puas hati pakai video call pun boleh. Ni kita nak jaga supaya amal ibadat puasa kita sepanjang Ramadan ni, adab-adab bulan Ramadan ni terpelihara. Supaya kita dapat kata ibadat puasa seperti mana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maknanya ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maknanya kita dapat keampunan daripada Allah Taala, dapat keluar daripada Ramadan ini ibaratnya kain putih. Betul. Okey, Tuan Imam, kita bersama dengan kita pada petang ni Nuraini Mak Lajis pun ada, Abdul Malik Maksam, kemudian Jonathan tadi dia kata ni kan masih PKP lagi dia, dengan soalan dia tadi. Jadi saya dah dapat respon daripada kita punya Majlis Keselamatan Negara. Maksudnya dia naik teksi. Okey, teksi tu satu perkhidmatan. Jadi dia dengan anak dia. So maksudnya kira berdua lah. Dia berdua dengan anak dia. Sebab teksi ni adalah perkhidmatan e-hailing e-hailing. Jadi maksudnya untuk Kak Jonathan memang tak ada masalah, boleh. Boleh dibolehkan. Sebab apa, kita berdasarkan arahan daripada Datuk Isri Ismail Sabri semalam. Jadi Tuan Imam, kita mungkin berhenti sekejap untuk kita dengarkan, kita break sekejap dengan sebuah lagu Din As-Salam tapi dalam reggae. Jadi kita akan bersambung selepas ini dengan tajuk adab dan akhlak sepanjang bulan Ramadan. Ini adalah satu tajuk yang amat penting juga, iaitu yang telah yang dikupas oleh Tuan Imam Abdul Manap. Jadi teruskan bersama dengan kami di Jasin Dedi bersama dengan Pancawarisan. Kita bersiaran dari Vista Alamanda, Majlis Perbandaran Jasin. Jadi dengarkan Dinas Salam untuk anda. Dan selepas ini kita akan terus bersambung dengan soalan-soalan bab adab dan akhlak sepanjang Ramadan ini. تكفي مساء لو نقيسي بلا سماء وانت عايزنا بهار لو فضيك الأرض نسكن كل دور كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نقيسي بلا سماء وانت عايزنا
Okey, itu tadi sebuah lagu daripada video klip yang Dinas Salam Dinas Salam Reggae Bob Marley. Reggae Bob Marley. Tapi tajuk dia nasyid lah. Tajuknya Dinas Salam. Okey, baik, yang dipopularkan oleh Sabian dan dinyanyikan semua oleh kumpulan Bob Marley. Ini cover by ada Triwi Asiska yang artis Indonesia. Okey, kita teruskan bersama dengan kita lihat siapa di sana. Junatan ada, kemudian Siti Nurhafizah Zakaria, Muhammad Hari Keruari. Terima kasih kerana bersama kami. Kami bersiaran dari Konti Majlis Perbandaran Jasin di Vista Alamanda, yang mana program hari ini adalah program Ramadan Menjana Insan Bertakwa bersama dengan Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, Majlis Al-Ghafar, Pancawarisan, dan juga Majlis Perbandaran Jasin serta Pejabat Parlimen Jasin. Dan kami di Jasin Daily mengucapkan ribuan terima kasih kepada followers dan juga penonton-penonton, dan boleh share-sharekan dan like majlis ilmu kita pada hari ini, yang mana tajuk pada tengah hari ini adalah tentang adab dan akhlak sepanjang Ramadan. Jadi Tuan Imam, kita teruskan perbincangan kita. Nampak menarik juga tajuk bab adab dan akhlak ni. Sebab apa? Bila bab adab dan akhlak ni sebenarnya sangat rapat dengan kita sebenarnya. Dan kadang-kadang kita tak terasa dan kita tak perasan. Kita tak perasan yang kita sendiri pun termasuk di dalam golongan yang kurang beradab lah. Sebab especially bila kita komen kan. Bila komen, macam kita tengok senang cerita lah. Kadang-kadang tengok Astro Awani, berita harian punya Facebook kan. Dia media sosial ni macam-macam. Itu belum masuk yang TikTok dengan yang TikTok ni adab dia cara lain pula dengan yang perempuan melompat-lompat. Tapi saya rasa selamat sikit Tuan Imam untuk tahun ni lah, Ramadan tahun ni Alhamdulillah. Sebab saya ingatkan inilah Ramadan yang kita tak keluar pergi bazar Ramadan, dan kita tak nampak macam-macam. Alhamdulillah. Dengan yang Allah itu tanda Allah sayang. Itulah Bukit Bukau ke apa semua tak nampak lah. Dalam situasi ni pun dia bagi lagi hujan. Itu je. Bukan sebab apa, sebab kadang-kadang kan kita mungkin boleh jaga kita, tapi nak minta orang jagakan untuk kita, rasanya agak susah jugalah. Sebab apa, kadang-kadang bila kita tengok macam dalam ruang komen, bila ada orang ni tegur, orang yang tegur tu pula kena bantai balik beramai-ramai secara berjemaah. Jadi okey Tuan Imam, jadi kita nak lihat mengapa kita perlu beradab. Mengapa kita perlu beradab dan mengapa kita perlu berakhlak. Okey Tuan Imam. Baik, sidang muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat mengapakah kita perlu beradab beradab ataupun berakhlak, tak lain tak bukan sebabnya yang pertama, akhlak dan adab ini meningkatkan cara hidup ataupun gaya hidup seseorang. Dia akan meningkatkan gaya hidup, cara hidup seseorang dengan lebih berkualiti.
dan diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebab bukan setakat orang yang berilmu, tetapi dia beradab, lagi diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada ilmu tapi tak ada adab, tak ada apa-apa. Dia orang kata, saya dah katakan tadi bahawa antara ilmu dengan adab, tinggi lagi adab. Walaupun sedikit amalannya, sedikit ilmunya, tapi dia beradab, lagi berakhlak. Kalau dia seorang peniaga, dia peniaga berakhlak. Betul. Tak tipu-tipu punya. Makanan semalam dia tak jual. Dia habiskan untuk dia, tapi yang dia buat ni baru punya. Sebab tu yang kata macam pantun orang lama lah Ya. Pilih-pilih tempat mandi. Pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi. Pertama elok, kedua pandai. Pandai tu nombor 2. Yang elok tu nilai, maksudnya adab, akhlak tu nombor 1. Sebab kita rujuk pada hadis Nabi SAW. Ya, so. Nabi hebat ni akhlak. Diangkat oleh Allah Ta'ala akhlak. Diangkat oleh semua umat ketika itu akhlak. Sampai orang tertarik dengan akhlak, adab yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, betul. Ini sangat penting. Dan anak ni kadang-kadang, contoh saya sentuh sikit, kenapa akhlak ni penting untuk kita dan kita sendiri amalkan. Contohlah, anak kecil-kecil ni faham tak? Budak-budak ni kita tengok, dulu tak ada, bila tak berjalan, bila lah kau nak berjalan. Betul. Bila dah berjalan, diamlah, duduklah. Kan? Walhal yang bapak tu pun dulu pernah jadi bulan budak. Ramadan. Bulan Ramadan tu. Kan? Bulan Ramadan. Ya. Cakap lebih. Kalau kena bapak pun kita cakap lebih. Kalau kena dengan mak, beletir lagi. Ni time-time PKP lah, masing-masing duduk kat rumah. Sebab tu di antaranya sentiasa kita tunjukkan akhlak yang baik. Ya, betul. Ada kadang-kadang mak abah main handphone. Abah main handphone, tapi kita perjelaskan secara jujur. Abah bukan main handphone, abah tengah jawab isu semasa. Ya. Isu kerja. Ya. Jujur dengan anak. Itu adab, itu akhlak. Jadi secara tak langsung anak tu tengok. Kalau kita, anak kita semayang, contoh hari semayang kat rumah kan. Bila semayang kat rumah, anak tarik telekung, anak tarik dia punya kain sebagainya. Kan? Tapi kita biarkan. Kalau boleh ikat ketat-ketat tu lagi baiklah. Kan? Tapi apa pun anak kita sabar. Kalau boleh tidurkan anak tu lebih baik dululah. Tapi kalau anak tu masih kecil, tapi kalau dah besar sebagainya, kita ajak dia, didik dia. Ya? Lepas tu di antara kita tunjuk akhlak yang baik pada diri kita, keluarga kita, anak kita, diikut. Diikut trend. Dan benda ni kena sabar, usaha dah buat, ikhtiar dah buat, doa jangan lupa. Itu yang perkara terakhir setelah berusaha. Ya. Kita dan buat ni saya kata tadi, dan adab akhlak ni kena berterusan. Dia benda yang baik ni kena berterusan. Saya pernah jumpa lagi satu ibu Tuan Imam kan. Ya. Saya anggap tu sebagai doa juga, tapi tak tahulah sebab dia punya perbuatan, dia dengan perbuatan tu, maksudnya disebabkan dia kata anak aku ni tak tahulah macam mana dia boleh degil lah apa semua kan, tak boleh duduk diam apa. Jadi setiap kali dia nak memasak nasi, dia kata cikgu, saya sebelum saya masak nasi, saya baca 3 kul, lepas tu saya baca Fatihah. Itulah saya punya niat, minta apa yang dia makan ni jadilah hati dia baik. Jadi itu dalam kira doa juga kan, betul? Usaha kan? Dan doa. Doa. Ya. Dia banyak pelbagai dan kaedah yang boleh kita lakukan. Itu yang pertama ya. Sebab kita nak tengok akhlak ni, kalau kita tengok contoh bagaimana di antara tadi hidup berkualiti, lepas tu sopan, dia menjaga maruah diri, kebersihan. Kat mana-mana pun dia akan usahakan perkara yang baik. Sebab kebersihan tu memang kita masih gagal lagi sebenarnya Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan. Saya petik kata-kata pakar motivasi, dia kata kita sentiasa doa, cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. InsyaAllah. Kita belum gagal tapi belum berjaya. Belum berjaya. Itu ayat tu. Kita tak gagal tapi belum berjaya lagi. Macam sekarang kita belum belum menang, tapi kita tak kalah. Kita tak kalah. Kita tak kalah. Kita jangan kita negatifkan. Betul. Cara kita nak menjadikan perkara itu dengan baik supaya benda itu terangkat. Baik. Yang keduanya, sebab mengapa kita perlu beradab dan berakhlak ni? Sebabnya akhlak mengangkat darjat keimanan seseorang manusia. Ini mengangkat. Sebab tu kata ciri-ciri orang yang berakhlak, beradab, akhlak ni, orang beriman ni, betul. Dia berakhlak dan beradab. Dengan cara yang betul lah. Yang ketiganya, bagi menjadikan misi dan visi. Besar ni. Yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Betul. Sebab tu
cantiknya adab akhlak kita bawa lebih didikan dalam bulan Ramadan ini supaya menjadi satu tarbiyah sebagai satu latihan yang boleh dibawa dalam bulan-bulan Ramadan, bulan yang lain. Okey. Jadi bila kita usahakan perkara makruf ini dan kita tutupkan setutup-tutupnya perkara mungkar, Ya, betul. maka akan nampak yang baik. Hmm. Kita ambil contohlah akhlak Rasulullah SAW. Sallallahu Peribadi alaihi akhlak wasallam. Rasulullah SAW, Rasulullah tak pernah cerita pun tentang keburukan ya Umar Al-Khattab setelah dia memeluk Islam. Sebab tu kita ni sentiasa kalau orang cerita yang buruk orang ni, kita sangka baik dulu. Ya. Kita diajar supaya hati kita tak kotor. Kalau ketika sedang puasa ni, kita kan puasa. Aku Betul. sedang puasa. Kamu pun sedang puasa. Tak Ya. baik cerita haram. Matikan terus. Kalau dalam WhatsApp, saya dah beritahu tadi PM tepi. Kan? Kita jangan malukan di dalam. Dia dah malu tu. Jangan malukan lagi dalam grup. Dia kadang-kadang kan dia orang ni macam satu kepuasan lah bila dia dapat malukan orang kan. Jangan. Itu je. Itu nafsu tu. Tu yang nafsu. Itu kita bab syahwat lah tu. Nafsu tu. Lepas itu macam contoh macam Tuan Iman cakap tadi, bila sebut PM tepi ni sebenarnya jarang, kurang lah. Tapi kita doa macam kita tadi kan. Mudah-mudahan kita doakan supaya orang kata apa benda tu dipermudahkan dan dibuka Dan menjadi amalan. Ya betul. Sebab kita macam kita sebut tadi lah, kita tak mampu nak mengajak orang ni ikut cara kita, tetapi kita mampu mendoakan, mohon daripada Allah Ta'ala untuk bukakan hati dia. Mana Sebab, tahu doa tu makbul, kebaikannya semua. Ya betul. Jadi macam contoh kalau kata macam saya ni, saya nakal kan, saya nakal. Jadi imam kata ya Allah, hai cikgu Nasar ni kan, tak kata bertuahnya. Tapi cantik tu. Tapi orang tu dulu betul kan. Betul. Dia tak pernah maki anak dia. Dia kata bertuah punya budak. Dia ada satu lagi perkataan yang kalau kita dengar bahalul. Bahalul tu orang kata nama waliullah. Nama waliullah. Saya mula dulu tak tahu juga. Saya ingat kenapa bahalul rupanya bila semak-semak ada nama seorang waliullah ini di Indonesia. Yang di Singapura ke Indonesia? Indonesia. Jadi orang dulu dia mungkin nakkan anak tu jadi macam tarapnya Ya, seorang tu. betul. Dia niatkan begitu. Jadi macam tadilah saya sempat tengoklah ada orang bila kaitkan nama seseorang ini ramai orang cerita teguran yang baik baguslah. Betul. Tapi kita jangan lupa doakan supaya benda ni jadi baik. Itu paling penting. Yang ketiganya boleh saya semua? Okay. Yang ketiganya bagi menjayakan misi dan visi tadi iaitu jauhkan daripada negatif, ikut yang positif lah. Akhlak ialah neraca kejayaan yang sebenar kepada neraca ini timbangan kejayaan yang sebenar kepada seseorang mukmin di akhirat nanti. Dan akhlak ni akan menjadi satu timbangan. Saya tertarik dengan satu hadis Rasulullah SAW mafhumnya, iaitu daripada kisahnya seorang lelaki fasik. Apa maksud fasik ini? Dia buat dosa. Tapi dengan sebab akhlaknya, adabnya tadi, dia adabnya dengan makhluk Allah. Walaupun binatang tu tadi dah saat-saat nak mati ni, tapi diselamatkan. Iaitu anjing tu, dia selamatkan anjing tu. Akhir sekali dijamin syurga dia. Masuk syurga juga dia. Itu kan, walaupun anjing tu dalam kategori binatang yang haram kan. Tetapi dari segi nilai tu, nilai tu haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan kan. Tetapi maksudnya cuma kita nak letakkan benda tu secara adilnya. Supaya masing-masing faham bahawa sebab dia pun makhluk Allah kan. Sebab contoh tu cukup jelas Tuan Imam. Dia kadang-kadang macam contoh kita boleh tengok yang mendera anjing, macam yelah tahu anjing tu haram, tetapi masalahnya bukan untuk didera. Hadirnya makhluk ni macam kita lah ustaz. Tak apa teruskan, kita berkongsi. Jadi sebab saya tengok macam dalam Facebook lah banyak kan, ada yang dera anjing ni. Saya kata satu yang ni cuba kita macam Tuan Iman cakap lah, kita cuma boleh mendoakan, mendoakan supaya datang kesedaran. Kadang-kadang ada sindiran. Saya tertarik juga dengan kisah ketika pembunuhan pertama dalam dunia yang pertama sekali. Bila agak-agaknya masa Nabi Adam yang apa? Bila ketika Nabi antara Qabil dan Habil ni, Qabil dan Habil, dia dah berlaku perbalahan, pembunuhan yang pertama dalam dunia. Maka antara saya tak ingat antara Habil atau Qabil. Habil ni terfikir macam mana aku nak tanam ke apa ni, saudara kembar aku ni kan, saudara aku ni. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan juga ilmu tu datang daripada Allah Ta'ala. Betul. Binatang tu tunjukkan. Ada setengah riwayat menyebutkan dia mengkais burung tu, burung gagak tu mengkais tanah. Jadi terus dapat ilmu. Ilmu untuk bagaimana tanam ni. Nampak tak? Ada kata tadi
dengan makhluk ni kita kena buat baik. Dia sebab dia tidak berakal. Yeah. Dia ada otak tapi tak ada akal. Dia macam macam Olive House Justin tadi ni ada dia komen. Dia kata biar tak handsome tapi akhlak number one. Ya. Lepas tu macam tadi makhluk tu Allah dah hadirkan tu, dia mungkin betul dihadirkan Allah Taala dengan ada hikmah dia. Dengan ada tujuan dia. Bukan orang kata apa suka-suka Allah ciptakan makhluk tu. Setiap benda yang Allah cipta itu ada munafaatnya, ada untuk yang kita lihat supaya itu ada juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kata apa, bila Tuan Imam menyatakan tadi bagaimana kita sendiri berinteraksi dengan makhluk tu dengan adab juga, itu adalah satu hikmah, satu kebaikan. Baik. Sebab tu kita tadi satu aspek penting untuk jauh daripada azab neraka sebenarnya. Ini adab dan akhlak ni kita apatah lagi kita nak selitkan lepas ni dengan adabnya dalam bulan Ramadan. Itu seterusnya yang kelima ni, akhlak membezakan antara mereka yang baik dan mulia dengan sebaik-baiknya. Ini sebab tu bila kita beradab, kita berakhlak, dia dapat membezakan. Anak pun dapat tengok, oh bapa aku tak bagus ni. Dia akan nilai. Dia tengok, masa dia tengok. Dia belum cakap lagi. Ada kali direct dia cakap, "Boh, cikgu kata makan berdiri tak boleh." Dia kata tak bagus adab dia. Agak-agak tersentak tak bapak? Kadang-kadang bukan anak tu nak tegur bapak, tapi Allah Ta'ala yang gerakkan, Allah hadirkan, Allah gerakkan. Kan macam mana kisah seorang cucu Nabi SAW, Husin nak tegur, Allah gerakkan Husin untuk tegur orang tua, seorang pakcik yang tua untuk dalam bab solat. Sebab tu kadang-kadang kita bersangka baik. Supaya sebab tu pentingnya kata Nabi SAW, hati ni kena cukup jaga. Dan daripada hati ni tadi timbulnya akhlak-akhlak yang baik. Sebab kalau kita terapkan dalam hati ni perkara yang baik, secara tak langsung dia akan membentuk peribadi sukses yang baik. Kalau kita tak mampu untuk mencegah perkara mungkar tadi, Nabi kata benci dengan hati. Tapi bukan setakat benci, kita dengan doa. Maksudnya itulah yang terakhir lah. Selemah-lemah iman itu. Selemah-lemah iman lah. Tapi kalau kata di sebalik apa? Kalau kata doa pun tak ada terasa apa pun, tak ada buat je kan. Itu maksudnya di situlah ukuran dia. Sebab nak menaikkan manusia, nak menjatuhkan manusia, nak jadikan manusia macam mana ni Allah lebih tahu. Ya betul. Sebab kita ni hanya diperintahkan balik pada surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Allah cipta jin dan manusia untuk beribadah. Itu juga tugas kita di atas dunia ni, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ni kunci ni kena pegang betul-betul. Ya betul. Allah suruh kita kalau sebab tu kena sabar dalam Ramadan. Bukan setakat Ramadan saja, bulan-bulan lain pun kena sabar. Dia Ramadan ni macam kita kata apa, latihan. Latihan untuk diri kita, selain daripada kita kata apa, macam bab adab ni rasanya saya kali pertama ni Tuan Imam tau. Maksudnya kita berdiskusi bab adab dan dalam bulan Ramadan ni tau. Biasanya kita biasa dengar bab hukum batal puasa, macam mana kafarah dengan apa tu fidyah kan. Bila Tuan Imam sebutkan bab adab ni, memang benda tu sangat dekat dengan kita dan sangat orang kata apa, memberi kesan sebenarnya. Jadi Tuan Imam, jadi apakah kesan kita kalau bagaimana bagaimana kalau bab adab ni tidak difokuskan, ataupun masing-masing ambil tak indah, ataupun kita kata tidak beradab lah. Maksudnya dalam bab Ramadan ni mungkin kita boleh sentuh sikit iaitu bagaimanakah caranya untuk kita melakukan adab dalam bulan Ramadan ni. Boleh lagi boleh, baik. Sedikit kita ambil di antara yang kita kaitkan, sebab tadi kita cerita tentang adab akhlak. Ini apa berlaku dalam Ramadan. Maksudnya dalam untuk bulan Ramadan ni, apakah ada adab dan akhlak yang sebelum kita sentuh apakah kesannya kalau kita ni tidak beradab dan akhlak kan. Baik. Yang pertamanya kita lihat bahawa adab puasa berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut adalah di antara Nabi SAW bersabda, iaitu tentang sahur. Ini kena jaga. Sahur, adab kita dalam Ramadan ni, bila kita Ramadan ni sangat penting. Dan bulan ni bulan yang kata datangnya setahun sekali. Setahun sekali. Tahun depan belum tentu jumpa lagi. Dan kita pun belum tentu ada lagi. Belum tentu. Ni tak sempat habis Ramadan ni tak tahu. Tak tahu lagi. Kita pun dah dikejutkan, rakan-rakan kita ada jemaah kita yang dah pergi sebelum Ramadan sebab Covid.
Sebab COVID-nya. Ya. Mungkin itu sebagai peringatan untuk kita hidup supaya membuat persediaan. Betul. Jadi kita Ramadan kali ini kita biar dengan penuh adab. Bila kita beradab dan berakhlak, cantik Ramadan ini. Yang pertama sekali iaitu mengamalkan makan sahur. Sahur bangun. Berat macam mana pun, letih macam mana pun, bangun. Bukannya pukul 10 malam sebelum tidur kata. Tak. Itu bukan. Itu menyalahi. Itu menyalahi. Menyalahi adab kita dia kata bersahur ni tadi. Dan kalau kita lihat ni bahawa sahur ini perbuatan bangun sebelum fajar untuk makan. Ya. Bukan lepas isyak. Dan adab dia tu adalah sebelum fajar. Sebelum fajar. Dia punya sebelum timing fajar. dia. Ada satu lagi di antaranya, dan kita lihat juga dalam kita makan mengamal sahur ni, dan sahur ini digalakkan kita supaya akhirkan dia. Akhirkan dia. Maksudnya dilewatkan. Ya, dilewatkan. Tapi bukan terlewat-lewat sangat lah. Bukan sampai dah masuk subuh. Kalau masuk subuh dia jalan juga makan, batal pun Ustaz. Kecuali kalau dia tak perasan. Dia tak perasan. Dia tengok jam tadi, azan tak dengar, tapi tengok jam. Yalah, waktu PKP ni kadang-kadang mungkin ada surau dengan masjid tak sampai. Ya. Kan sebab apa tu biasa dia pergi masjid, kali ni dia tak pergi dah tak boleh pergi ke masjid. Jadi duduk diam dah pukul Sebab berapa. baru ni ada berlaku. Satu hamba Allah ni kan, bila dia kata aku semayang, akhirnya subuh dah masuk. Rupanya subuh belum masuk. Sebab Melaka kan baru ada perubahan yang waktu. 6 minit. Tu kita kena ingatkan rakan-rakan kita. Bagus juga bila ada dalam grup WhatsApp tentang waktu syuruk, waktu ni sebenarnya. Tengok jam. Mana kita tengok jam tu sebagai panduan supaya kita tahu waktu imsak. Waktu imsak tu waktu yang boleh makan lagi. Ya, betul. Waktu supaya kita berjaga-jaga. Kalau boleh waktu imsak tu kita lebih pada berjagalah. Ya. Tapi kalau kata waktu tu yang ada terhad untuk kita walaupun seteguk air, Rasulullah kata, dikira kamu bersahur juga. Kerana sahur itu ada keberkatannya. Ya. Rahsianya amalkan sahur. Baru dapat tahu apa keberkatannya. Apa keberkatan dia. Ya. Betul. Dan ambil peluang juga adab kita bila dalam bulan Ramadan. Bangun sahur, jangan lepaskan peluang. Kita boleh bangun untuk beribadat malam. Sama kalau kita bangun pukul 4, pukul 3.30 pagi atau pukul 4.30 pagi, kita bersihkan diri, kita semayang tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat. Lepas tu kita semayang sunat taubat. Kemudian kita baca Quran, kita berzikir. Lepas tu dah habis waktu tu tadi, ada 15 minit ataupun 20 minit lagi, kita boleh sahur. Itu di antara yang pertama lah. Kalau kita lihat di antara perkara yang perlu kita ingat, dan perkara ini menjadi remeh-temeh kadang-kadang setengah orang. Jadi sahur pukul 12, sahur pukul 1, subuh kadang tak bangun. Yang ni merugikan. Kita puasa sah, tapi merugikanlah. Dia akan merosakkan juga perkara amal ibadat kita ketika sedang melakukan ibadah. Jadi adab tak cantik lah. Baik. Kalau kita melihat di antara juga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amru bin Maimun Al-Audi meriwayatkan para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling cepat berbuka, yang paling lambat sahurnya. Ini di antara golongan yang baik-baik. Sebab tu kita juga akan melambatkan sahur. Jadi kalau start besok kita dah boleh lambatkan sahur lah. Yalah. Macam Faizal ni ada komen, dia kata ustaz kadang-kadang kita kena tukar bateri jam, takut time tu bateri habis pula. Ini tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak apa. Tadi kadang-kadang sifat manusia, dia manusia ni kadang-kadang kalau manusia pun boleh mati pukul 3-4 pagi. Manusia pun Allah boleh, bila jam mati tu dia tak perasan. Dia bangun dia tengok jam tu pukul 5, ada masa lagi. Rupanya dah subuh jauh dah. Dah subuh. Jadi benda ni kalau di luar pengetahuan ataupun tak perasan, dia dimaafkan. Dalam bab fiqh ni kita ada kemaafan kalau tak sengaja. Tapi dia dah melaksanakan adab yang pertama tadi, iaitu bersahur. Itu dia. Baik, seterusnya kita lihat yang ketiga. Menyegerakan berbuka puasa apabila masuk waktu. Ini di antara, kalau kita lihat ada 5 perkara yang perlu disegerakan. Di dalam Islam ni 5 perkara. Kalau mati segerakan, kalau nak nikah pun kena cepatkan. Cuma dalam musim PKP ni ikutlah peraturan. Jangan kita musim PKP ni masa ni lah kita bersegera nak nikah lah. Nak nikah tapi online kita ikutlah. Ikutlah peraturan. Ikutlah kalau kata benar-benar nak nikah sebagainya, ikutlah saran betul. Tapi kalau rasa tak perlu, lebih baik tangguhkan. Itu nasihat saya dah. Kalau kata ni pun ada kaitan sabarnya dalam bulan Ramadan, itu adab dan akhlak yang perlu kita tunjukkan. Tak perlu marah-marah. Dia yakin pada qada dan qadar. Itu. InsyaAllah. Yang ketiganya, perkara yang perlu bila masuk waktu azan, segerakan. Segerakan azan bila
bila masuk waktu semayang, cepat-cepat semayang. Bila mana masuk waktu buka puasa, segerakan berbuka puasa. Lepas tu di antara tu dia disebutkan perkara yang di dalam Islam Nabi kata segerakan. Jangan dilewatkan. Sebab kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya dalam kamu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, hamba yang paling aku kasihi ialah mereka yang paling segera berbuka. Jangan main-main. Sebab tu ambil peluang juga adab kita sebelum berbuka puasa tadi. Yang ini ada adab yang perlu kita amalkan dan terapkan dalam kalangan kita, berkeluarga, masyarakat. Kalau dulu kat masjid ada buka puasa, sebelum buka puasa kita ada tahlil, kita ada buat doa selamat. Tu nak tanya komen Ustaz tentang ni, macam yang doa nak buka tu bukan yang panjang lagi doa dia. Termasuk dengan doa makan, doa dia nak doa ni sebelum berbuka puasa. Dia kalau bila dah maksudnya dah azan, satunya dah azan. Kalau sebelum azan tu tak boleh kan? Bila dah azan dia tanda berbuka tu, maksudnya masa tu baca doa, ya Allah, panjanglah. Dia jangan panjanglah. Benda yang baik boleh jadi makruh. Jadi makruh kan? Jadi benda tu baik, maknanya doa tu sunat, baik. Jadi kalau kata dia sampai berapa lama nak habis ni? Lama now sangat nak habis ni, dia kata. Sebab kita pernah jumpa kan? Jadi kena segera kan? Jadi pendekkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwal aliim. Lepas tu baca doa, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Itu doa makan. Betul. Itu di antaranya. Jangan mana kita ingat Allah kasih, Allah sayang orang yang berbuka segera ni. Jadi galakkan. Tapi jangan terlajak pula. Dia tengok azan tu, azan mana negeri mana cepat tu. Johor azan dulu. Sabah Sarawak azan dulu dia dah buka puasa. Yang ni bahaya. Ini kena ingat. Jadi bila mereka tidak melihat kepada adab ni tadi, itu yang kita takut berlanggar dengan adab-adab tersebut lah. Jadi kita segerakan puasa tu bagus dah. Itu adab dalam bulan Ramadan. Khususnya makanan berbuka puasa, mengikut sunnah Nabi lah. Kalau boleh ambil sunnah-sunnah Nabi, kurma. Kalau tak ada kurma, sekurang-kurang benda yang manis ataupun seteguk air dulu. Air tu manis kan? Jadi air itu kita minum, kita berbuka puasa dengan benda yang manis. Sebab kenapa? Ada hikmah dia. Badan kita dah kosong, badan kita dah panas, badan kita dah keletihan. Jadi bila masuk benda-benda yang bertenaga, gula sebagainya, dia memberikan impak, kesan yang baik pada tubuh kita. Sebab tu saya pun mungkin boleh kongsikan sikit lah. Siapa yang gastrik kan, siapa-siapa yang gastrik sebenarnya tak ada masalah tu berpuasa. Saya salah seorang gastrik yang cukup kritikal, dan saya pernah masuk ICU tapi disebabkan kita menyusun ikut adab, maksudnya ikut sunnah Rasulullah tu, air manis ataupun air panas, kurma, kita makan kurma, sembahyang dulu. Baik. Dah lepas sembahyang tu, dah relax tu, baru makan. Orang gastrik memang tak ada masalah. Alhamdulillah. Itu bagus perkongsian. Itu perkongsian. Di antara betul kita kalau kita balik kepada adab, cuma kita bayangkan kalau kita badan dah panas, masuk air sejuk. Ada orang kata aku tak kisah, aku kebal, aku boleh kan. Itu masa sekarang. Tunggu masa akan datang. Jadi kita kena ingat sama-sama lah, untuk jaga kesihatan ni ada tanggungjawab bersama. Sebab dia termasuk dalam maqasid syariah juga kan. Baik, seterusnya di antara juga kita lihat antara adab-adab yang lain, bermurah hati, menderma dan berbuat kebajikan. Ini juga ada dalam bulan Ramadan. Dan itu juga banyakkan baca Al-Quran kan. Ini di antara yang perlu kita, amalan-amalan yang baik jangan ditinggalkan. Seterusnya kita lihat giat beribadah. Mana giat ni usaha sungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir. Kerana 10 malam terakhir ni kalau rezeki kita sampai, saya teringatlah dalam hadis menceritakan bagaimana nak menentukan Lailatul Qadar ini. Itu sebagai kaedah. Kalau kita puasa kali ni bulan hari apa? Kita hari Jumaat. Carilah, cubalah cari dah malam Jumaat. Dia ada kata apa? Tapi di situ sebenarnya saya tabik dari segi kajian orang terdahulu. Kajian orang terdahulu. Setiap detail dia sangat detail. Bukan satu hari 2 hari tu. Bukan malam ganjil dia ambil. Carilah malam-malam genap. Sebab kuasa di tangan Allah. Dia walaupun dia ada yang istiakan malam ganjil tu bukan bermaksud nombor ganjil. Tetapi malam yang rasa dah macam pelik.
Tu kena ambil kira tu. Ya betul. Sebab tu dia punya itu dalam bab perkara mungkin ada ustaz-ustaz yang akan terangkan nanti kita akan Tapi kita bersama. nak galakkan supaya ini ada adab bulan Ramadan supaya giat beribadat pada 10 malam terakhir Ya, Ramadan betul. tak nak macam kita awal Ramadan gempak, Betul. awal Ramadan kejar, semangat. Dia punya Akhir Ramadan dia punya trend dia naik tinggi. Hmm. Lepas tu ujung menjunam. Sebab apa? Nak raya. nak raya. Tu kena fikir. Sepatutnya kita seronok berada dalam Ramadan kerana bulan ini banyak pahala yang kita boleh perolehi. Ya betul. Itu juga kalau yang baru kahwin dan sebagainya, jaga-jaga pantang, maksudnya pantang-pantang lah sikit lah. Yang ni tak memang salah. Tapi kita usahakanlah sebab Rasulullah SAW ikat kainnya, maksudnya Rasulullah menjauhi diri daripada menggauli isteri bagi dan menghidupkan malam yang beribadah. Mari kita fokuskan untuk kita kepada Allah SWT. Hanya antaranya. Baik, seterusnya kita lihat juga di antara disebutkan di antara mengelakkan mengumpat. Ini pun jaga juga. Sebab tadi Cikgu Nasaruddin kata mengumpat ni sekarang dia pakai ujung jari. Pakai ujung jari je. Tak main lagi dah mulut ke mulut Dia macam mana? Dia ada grup tanpa kita. Dia orang ada grup tanpa kita. Grup kata sembang-sembang. Grup membawang. Grup membawang. Yang ni kalau boleh tamatkanlah. Dan kita sentiasa doakan. Macam contohlah saya katakan baru ni dalam kuliah-kuliah yang lain, saya kata skema-skema kan. Kita tahu dengar skema ni. Cuba kita doakan, ya Allah gagalkan skema-skema ni, ya Allah. Sistem ni biar rosak. Ya betul. Kalau ada kita macam contoh baru ni PDRM berjaya menumpaskan gejala darah di Pulau Pinang ni. Betul. Begitu banyak. Hebat Allah Ta'ala izinkan. Tetapi kita doakan mudah-mudahan yang penjenayah dapat hidayah, yang pelaksana tadi diberikan perlindungan dan keberkatan apa yang diusahakan. Sebab tu kita risau. Kata Imam Ghazali dalam 5 perkara perlu ingat. Jangan akhir zaman ni kita banyak puji manusia berbanding puji Allah. Kalau tanpa izin Allah, la haula wala quwwata illa billah, kita tak mampu nak buat. Ya betul. Sebab kita ni manusia saling lengkap melengkapi, bantu membantu, tolong menolong bagi menyelesaikan satu perkara dan masalah tersebut. Baik, kita di antara tadi mengumpat. Adab ni elakkanlah mengumpat. Sebab mulut kita ni semua amanah. Ya betul. Apa yang kita miliki, Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapat, kamu adalah amanah. Kamu adalah pemimpin. Ya betul. Maka kamu bila sebut pemimpin, kamu pemegang amanah. Maka kamu kena ingat, apa yang kamu buat semua akan tercatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi mengelakkan mengumpat. Apa itu berbohong, bercakap bohong ataupun kosong dan mencela. Mencela ni pun dilarang. Ya betul. Ini kata tadi muflis di akhirat. Muflis di akhirat boleh dengan sebab mengumpat tadi, dengan membohong, dengan mencela, menghina, ini boleh menyebabkan seorang itu jadi muflis. Tapi dalam dunia yang serba moden sekarang ni dengan media sosial, sebenarnya peluang untuk buat dosa tu pun terlampau luas. Tetapi dalam masa yang sama juga ruang untuk buat pahala pun sebenarnya sangat luas juga. Jadi maksudnya bergantung pada hati. Allah Ta'ala bagi kita ni dua pilihan. Allah Ta'ala bagi kita dua pilihan. Syurga, neraka. Nak mana? Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tengah-tengah. Pilihlah. Nak cross kanan ke nak cross kiri. Jadi kalau kita fikirlah, kita ni dunia ni fana, binasa. Kita tahu dah rakan kita bila kadang-kadang kawan kita mati, menangis sekejap seketika, dah lepas tu hilang balik dah. Tapi dia buat balik. Macam kita kata kita dulu pun main motor kan. Jadi bila tengok kawan aksiden, kita install sekejap dalam 7 hari. Lepas 7 hari tu dia tanduk keluar balik. Itu memang zaman-zaman tu lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahanlah kita jadi bersama-sama kita melihat balik cerminan balik pada diri kita sendiri kan. Maksudnya kita bermuzakarah setiap satu yang dah berlaku tu kita bertaubat lah kan. Tapi macam bulan Ramadan ni yang dimaksudkan Tuan Imam macam tadi kita kata doa. Tadi Tuan Imam pun banyak sebutkan tentang doa kan. Maksudnya bulan Ramadan ni adalah satu ruang juga untuk kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk masyarakat. Betul. Macam tadi bila sebut tentang skema kan. Jadi inilah bulan yang paling
yang disebut sebagai Allah tak akan tolak doa. Betul. Kan? Itu hadis ni. Antara yang sebutkan oleh hadis baginda Rasulullah SAW yang kadang setengah orang meremeh-temehkan. Kita jangan rasa jemu untuk berdoa. Ya, betul. Dan kita doa ni jangan hanya untuk diri kita dan keluarga kita je. Ya, betul. Tapi skop doa kita tu untuk perkara yang baik pun kita doakan. Yang tak baik tu pun kita doakan jadi baik. Sebab saya tertarik dengan akhlak Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW. Rasulullah lalu di perkuburan. Rasulullah dengar orang kena siksa kubur. Rasulullah doakan. Rasulullah doakan dua Umar. Jadi Umar Al-Khattab terpilih sebagai sahabat Nabi. Kita ambil. Sebab tu kita sedih lah bila kalau dulu masa kita dengar khutbah. Bila dengar khutbah kadang-kadang orang jatuhkan doa tu. Pak doa untuk yang ni kan dijatuhkan. Untuk pemimpin dijatuhkan. Padahal kita perlu doakan pemimpin kita. Yalah. Kita sebab dia manusia. Sebab dia hubungan antara makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Maksudnya di situ kita ada sahab kita untuk dia berubah jadi kebaikan. Mudah-mudahan. Walaupun macam contoh dulu kita dah tengok dalam media tentang penjenayah, contoh kan. Itu yang bila saya tertarik dengan apa bila disebutkan kita mendoakan orang yang jahat supaya menjadi baik tu, umpamanya macam kita cerita lalat di dalam Al-Quran. Maksudnya kenapa Allah jadikan lalat? Sebab lalat tu dia suka pada benda yang busuk. Jadi dia lalat ni adalah sebagai indikator, sebagai petunjuk bahawa itu tempat tu kotor. Jadi serupa juga dengan orang yang betul jahat ataupun orang yang nakal. Dalam hidup kita ni ada juga yang nakal, ada yang jahat. Sebagai indikator bahawa kita alhamdulillah, kita ni satu nikmat, kita ni dilahirkan dalam keluarga yang ataupun kita berada di dalam tempat yang baik. Jadi bukannya bermaksud kita senang-senang kita nak kecam orang yang tak baik ni. Tapi kita mendoakan. Itulah adabnya sebagai orang kata apa, adab yang akhlaknya sebagai seorang muslim. Betul jadi apakah kesan dia Ustaz kalau kata tiada adab? Macam contoh tadi adab yang pertama sahur apa semua kan. Jadi di antara kesan-kesannya kalau kita lihat di antara mungkin adab ni kita tak dapat nak sentuh banyak. Betul. Kita banyak di antara adab yang kalau kita nak sentuhkan tadi, itu juga dengan berpakaian. Betul. Kena jaga pakaian kita. Walaupun kita puasa, pakaian kita kena macam kita cerita tadi lah yang pasal bazar Ramadan bazar Ramadan. Pakaian kena sopan, jangan menjolok mata. Alur gajah ke alur sini ke jangan diperlihatkan. Betul. Baik lelaki maupun perempuan. Walaupun duduk rumah seluar pendek pun jangan dipakai. Walaupun dibenarkan, kita tunjuk keadaan yang baik. Supaya kita Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan. Allah muliakan bulan Ramadan untuk hamba-hambanya. Jadi kita kena sambut Ramadan ni dengan yang baik. Jadi kalau kata kita lihat di antara kesannya kalau jika tiada adab ataupun akhlak ini diamalkan ketika dalam Ramadan sebagai satu latihan, ketika bulan Ramadan ini kita tak dapat nak mempraktikkan adab-adab ini ketika membuka puasa, ketika sedang kata bersahur, begitu juga semayang tidak bermalas-malasan, baca Quran tidak bermalas-malasan, maka diterapkan dengan adab-adabnya, akhlaknya, maka kalau kesannya tidak diamalkan, pertama sekali dia akan mendatangkan kemudaratan. Implikasinya kemudaratan pada diri kita sendiri. Bagaimana orang melihat kita dan sebagainya. Tapi dalam sama juga hilanglah antara adab, maka hilang rahmat. Bila hilang adab, bila akhlak tak ada, rahmat pun jauh. Sebab benda yang baik takkan duduk pada benda yang tak baik. Walaupun nama dia Nasaruddin Rahmat. Walaupun namanya rahmat tadi kan. Walaupun belum tentu rahmat tu dia dapat rahmat lah. Jadi dia kena ingat bahawa kalau kita nakkan rahmat Allah, kasih sayang Allah ketika bulan Ramadan ini, maka kita lakukan yang baik-baik. Bercakap yang baik-baik, nasihat yang baik-baik. Saya suka kalau kaitkan dengan perumpamaan jarum. Kalau jarum ni kita nak masukkan secara kasar ke secara halus, secara lembut. Cik Zaizan, secara lembut kan. Jarang. Kalau kita umpamakan sama juga dalam konteks satu takungan air, kita ada batu. Kita tak nak air tu berkocak, kita kalau letakkan batu tu baik-baik je, jadi tak tergosip. Inilah adabnya kita cantiknya kalau kita dalam pertuturan, kita dalam menasihati, kita dalam nak membentuk peribadi akhlak yang baik, kita dengan lemah lembut. Kalau tak jalan juga, maka kita
dah siap pun tak jalan, doa. Doa ni saya kata kalau ada ruang dan peluang kita akan cerita tentang doa ni, powernya doa ni. Dan doa ni bila mana kita doa, tapi nak doa ni kena hati bersih jugalah. Ya betul. Pastikan hati bersih, sumber makan kita ambil daripada mana, dan kena ikhlas. Ya betul. Sebab doa yang ikhlas dia akan sampai. Okay. Dan seterusnya puasa sekadar puasa lah. Kesannya puasa kan sekadar puasa lah. Yalah. Sekadar menahan lapar dan dahaga. Yang ni Rasulullah SAW bersabda, ramai yang berpuasa tapi sekadar dapat lapar dan dahaga saja. Kita akan jadi rugi. Jadi kurangnya penjiwaan melakukan ibadah ikut sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Jadi begitulah tadi betul serba panjang lebar, tapi sebenarnya banyak benda lagi ni kita boleh kupas ni tentang bab adab dan akhlak ni. Sebab apa? Tajuk ni luas tau. Tajuk ni luas. Tajuk ni sangat luas, tetapi tajuk ni juga sebenarnya sangat dekat dengan kita. Sebab kita hari-hari kita menghadap gadget ni. Dia rutin. Dia rutin. Dan benda ni sebenarnya kalau kita tak dapat nak membezakan bulan-bulan yang lain selain betul, dan betul maksudnya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain tu sama je, maksudnya kita ada masalah. Kita ada masalah. Jadi adab tu sebenarnya boleh dikatakan sebagai disiplin jugalah. Disiplin kalau kata pada penonton-penonton yang bukan Islam yang turut bersama dengan kita tadi, macam Elis Lau, Maying dan juga rakan-rakan, ada juga yang non-Muslim yang join dengan kita juga Tuan Imam. Jadi masing-masing turut menonton dari page Jasin Daddy. Bersama dengan kita pada hari ini adalah Tuan Imam Abdul Manap, pegawai pejabat Islam daerah Jasin, yang mana turut bersama dengan pancawarisan kita, Abang Faizal kita pun ada sini, Suhaizan, kemudian Adi daripada MPJ, Manager Pemandaran Jasin, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton. Dan sedikit sebelum kita ini adalah kita dah di minit-minit terakhir. Minit-minit terakhir ingin kita kongsikan sedikit info, iaitu sebanyak 94 kes baru maklumat untuk COVID-19 hari ini 94 kes baru, tetapi 94 kes baru tu 72 je adalah kes import yang melibatkan pelajar-pelajar dari Indonesia. Jadi bermaksudnya 72 tolak 94 ada 20 lebih lah. 22 lah, 22 kes untuk setakat ini. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan DJ Hisham kita, Nur Hisham, pada pukul 4 lebih. Untuk menyaksikan apakah statistik ni akan menurun ataupun tidak. Jadi kita doa sama-sama. Jadi sepatah dua kata sebagai pengakhirannya Tuan Imam, kita nak juga dia buka, dia mesti ada penutup. Jadi Muslimin muslimat sedang pendengar yang rahmati Allah SWT. Jadi sebagai penutupnya, ini mungkin kali pertama saya bersiaran di konti Jasin. Tu nampak macam nervous sikit, you kan. Jadi macam kita ni kata kali pertama ni, insya-Allah kali kedua buat kata akan jalan dengan baik lah. Jadi sepatah dua kata untuk peringatan bersama. Saya mengajak diri saya serta muslimin muslimat sedang mendengar rahmat Allah Taala, apapun jua perkara negatif kita tukarkan jadi positif. Itu pertama sekali. Dan kita berusaha setiap perkara yang buruk itu kita tutupkan dengan kebaikan. Dia tidak merugikan kita, bahkan tidak mensia-siakan kita. Mungkin Allah tak berikan ganjaran hari ini, di belakang hari, di kelak hari Allah Taala akan berikan pahala dan ganjarannya. Apa pun kita buat, kita nak cari redha Allah Taala, mardatillah, itu sangat penting. Dan kalau kita lihat hari ini apa yang berlaku dalam konteks masyarakat kita hari ini di WhatsApp, FB dan sebagainya, kita jangan terus mengutuk atau menghina. Sebaliknya kita jaga adab-adab kita dalam bulan Ramadan ni. Jangan kita kotorkan mulut kita, kita kotorkan fikiran kita, jangan kita kotorkan tangan kita dengan dosa-dosa yang kecil ini menyebabkan kita terhumban dalam api neraka. Kita boleh tercampur dalam api neraka, sekaligus dia merosakkan pahala amal ibadat kita, rugi kita. Jadi kita jaga seperti Allah Taala firman, ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Kita ingatkan diri kita, keluarga kita dengar berita buruk, kita jangan sebar-sebarkan. Sebaliknya kita benda yang baik kita sebarkan. Kalau benda yang kita dengar maklumat tentang, contoh yang tadi COVID-19, kita selalu doakan mudah-mudahan figure tak benar, mudah-mudahan figure jadi sifar, makin banyak sembuh dan sebagainya. Kita doakan. Sebab kita tak mampu. Sebab kata setengah ulama, kita berbeza-beza. Ada orang yang tu kerja dia mungkin bahagian dia untuk berdoa. Ada bahagian dia kerja frontliner, depan kan. Betul. Ada yang bagian DJ. Ada bagian dia bagian untuk menyampaikan info maklumat. Jadi kita bekerjasama. Kalau satu rumpun
apa ni, penyapu. Saling berkait. Satu rumpun tu tadi penyapu susah dipatahkan, bila bersama jadi kuat. Jadi kalau satu mudah rapuh lah. Jadi kan dia lemah. Jadi kalau kita bersatu padu, kita support, sokong sama dengan kerjasama semua pihak, dia akan jadi lebih baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu dia. Dan selamat berpuasa, selamat mengerjakan ibadah puasa sehingga akhir akhir Ramadan kali ini, dan seterusnya berdoa akhir Ramadan bertemu Ramadan akan datang. Insya-Allah. Jadi itulah dia tadi kita bersama dengan Tuan Imam Abdul Manap yang turut bersama dengan kita dalam sesi hari yang keempat Faizan hari yang keempat iaitu dalam siri program Ramadan Menjana Insan Bertakwa, anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, Persatuan Pancawaris Islam Melaka, Masjid Agha Fah Jasin dengan kerjasama Pejabat Parlimen Daerah Jasin, Majlis Perbendaharaan Jasin dan juga kami di Jasin Daily. Jadi setakat itu dulu, dengan itu kita akhiri dengan sebuah satu lagi lagu yang dibuat cover, iaitu Cinta Dalam Doa. Maksudnya dalam maksud dia tu. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok masa yang sama, macam cerita cumi ciki hari yang sama, waktu yang sama, di tempat yang sama, pada esok hari pukul 2 hingga pukul 3 petang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak.